Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam rancangan online fizik bersama-sama Cikgu Suryati dalam tajuk Daya dan Gerakan 1. Kali ini kita akan fokus pada tajuk 2.7 Impuls dan Daya Impuls. Okey. Standard pembelajaran kita pada hari kali ini ada dua. Yang pertama, berkomunikasi untuk menerangkan impuls dan daya impuls. So, ada dua istilah kat sini. Satu impuls, satu adalah daya impuls. Yang kedua, kita nak menyelesaikan masalah melibatkan impuls dan daya impuls. Impuls dan daya impuls. Kita nak berkomunikasi untuk menerangkan impuls dan daya impuls. Jadi kita ada gambar-gambar ni. Maknanya ini ada satu kemalangan yang melibatkan dua kereta. Maknanya dalam kemalangan, daya yang bertindak boleh menyebabkan kerosakan yang teruk dan kecederaan yang parah. Daya kuat yang bertindak dalam selang masa yang singkat ini dikenali sebagai daya impuls. Nampak ni? Bola ni bersentuh ataupun berlanggar dengan pemukul ni, dan dia akan mengalami satu daya yang kita panggil daya impuls. Right. Seorang atlet lompat jauh membengkokkan kakinya semasa mendarat. Apakah kesan daripada tindakan itu? Dan kalau tengok gambar ni juga, biasanya kalau kita melompat dan kita nak mendarat, biasanya kita akan secara automatik kaki kita akan dibengkokkan. Jadi tindakan membengkokkan kaki itu adalah untuk mengurangkan magnitud daya impuls ke atas badannya. Kerana daya impuls yang besar akan menyebabkan kecederaan yang teruk mungkin akan dialami. Mari kita tengok aktiviti yang pertama. Kita nak membincangkan impuls. Jadi kita tengok daripada persamaan F sama dengan MA. Terbitkan persamaan untuk daya impuls. Ini yang kita dah belajar pada tajuk 2.6 lepas. Yang mana F tu, kali ni F tu ialah daya impuls. Daya ada banyak jenis kan. Dan salah satunya ialah daya impuls. M tu adalah jisim. T tu adalah masa. U halaju awal. Dan V adalah halaju akhir. Jadi kita ada formula F sama MA, yang mana A ni kita pecahkan lagi dia sebagai pecutan. Jadi kita ada MV tolak U over T, dan kita ada MV tolak MU bahagi T. Ini dah kita dah terbitkan itu kan, yang mana sebenarnya daya adalah kadar perubahan momentum kan. Jadi daya ialah kadar perubahan momentum. Jadi apakah maksud daya impuls? Jadi kadar perubahan momentum semasa pelanggaran atau hentaman dalam masa yang singkat. Jadi kita tambah So, kita belajar itu daya adalah kadar perubahan momentum. Jadi untuk daya impuls, kita boleh gunakan juga kadar perubahan momentum semasa pelanggaran atau hentaman yang berlaku dalam masa yang singkat. Itu beza dia lah, daya impuls dengan daya-daya yang lain. Mana daya ini hanya bertindak sewaktu pelanggaran ataupun sewaktu letupan ataupun sewaktu hentaman. Contohnya Ling Chow Wei ni menghentam raket dia dengan berbulu tangkis. Ini adalah berlaku daya impuls dalam berlaku sini lah. Begitu juga pemain bola sepak ni akan menyepak bola, dia menggunakan daya impuls pada bola ni. Juga kereta ni bila berlanggar, maka daya impuls yang wujud sewaktu pelanggaran ni menyebabkan kereta ini akan mengalami remuk atau kerosakan.